azan isyak pun dah azan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam mesra. Okay, terlebih dahulu saya ingin memohon maaf kerana mengambil masa tuan-puan sekalian untuk kita bertaklimat dan bermeeting pada malam ini. Okey, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua kerana sudi untuk menyertai taklimat pada malam ini. Semoga Allah membalas jasa baik anda semua. Okey, insya-Allah. Okey, tujuan kita berjumpa pada malam ini adalah untuk membincangkan beberapa perkara berkaitan dengan tahun 6. Okay, sebelum kita memulakan majlis bagi yang beragama Islam, mulalah kiranya kita memulakan kita punya taklimat pada malam ini dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang berusaha barisan penolong kanan, penolong kanan pentadbiran Puan Hajah Nurul Hidayah, penolong kanan Hak Dewan Murid, penolong Aini dan penolong kanan co-curriculum Puan Masyita di atas kesudian para pentadbir untuk hadir pada malam ini. Okay, sebelum kita memulakan taklimat kita pada malam ini. Okey, mulakannya saya memperkenalkan diri saya. Saya Cikgu Muhammad Zulkif Fadli atau biasanya murid panggil saya Cikgu Iki. Saya selaku penyelaras program kecemerlangan tahun 6 pada tahun ini. Okay, sebelum kita memulakan dengan lebih lanjut kita punya taklimat. Okey, mulalah kiranya saya menjemput penolong kanan pentadbiran Puan Hajah Nurul untuk menyampaikan sepatah dua kata, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada semua ibu bapa dan guru-guru yang sudi join kita punya meeting pada malam ini. Maaflah gelap sikit dalam bilik jelaskan suara saya? Boleh dengar? Boleh. Okay, Alhamdulillah. Sebenarnya tujuan program ataupun perjumpaan kita pada malam ini adalah untuk membincangkan beberapa program ataupun tentatif yang kita dah rancangkan bersama guru-guru tahun 6 ini. Setiap tahun mereka akan rancang program-program khas untuk murid-murid tahun 6. Kalau dulu semasa adanya UPSR, memang program-program sebegini kita mulakan daripada awal tahun sebab persediaan untuk peperiksaan UPSR di bulan 9 macam tu kan. Tapi selepas tak ada UPSR dimansuhkan ni, kita tetap tidak meminggirkan murid-murid tahun 6. Kita tetap akan adakan program-program khas untuk mereka supaya mereka ini lebih bersedia untuk melangkah ke sekolah menengah lah. Dan kita juga nak bincangkan pada malam ini tentang perkara yang mungkin sedang hangat diperkatakan iaitu PKSK, iaitu ujian kelayakan kemasukan ke sekolah khusus yang sedang berlangsunglah, telah dibuka untuk mendaftar. Jadi sebelum kita nak lepaskan murid-murid yang nak memohon ke sekolah khusus ni, kita nak sediakanlah murid-murid kita ni juga. Tak adalah kita lepaskan sahaja ambil ujian tersebut. Kita akan bantu bagi mereka yang berminat untuk memohon.
Dan juga untuk murid-murid lain ada juga program-program yang cikgu-cikgu tahun 6 ni dah rancangkan. Okey, bukan sahaja program-program tahun 6 ni bukan sahaja program-program yang melibatkan akademik, tapi juga keseluruhan lah, ko-akademik, sosial dan juga kerohanian mereka. Okay, sebelum masuk sekolah menengah ni ada banyaklah benda-benda yang kita nak murid-murid ni tahu dulu, bersedia sebelum melangkah ke sekolah menengah. Okay, mungkin penerangannya nanti mungkin Cikgu Zulkifli Fadli akan jelaskan dalam taklimat. Dan itu sajalah, saya ucapkan terima kasih dan saya harap ibu bapa semua dapat menyokong apa-apa saja program yang kita cuba rancangkan dan jalankan. Sokonglah kami dan kami sangat mengharapkan sumbangan sama ada dalam pelbagai bentuk lah. Sumbangan mungkin cadangan, tenaga, wang ringgit dan mungkin moral support daripada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, itu sahajalah ucapan alu-aluan daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, silakan kepada Cik Iki. Okey, terima kasih kepada penerakan takliran kita, Puan Najah Nurul Hidayah di atas kata alu-aluan ini. Okey, terima kasih. Okey, so kita teruskan dengan kita punya taklimat malam ini. Saya akan tunjukkan slide. Okey, ada luar di slide di paparan skrin masing-masing. Saya harap ada keluar. Belum. Gelap seperti suasana di luar. Ada keluar. Tak keluar ni, sekejap. Okey, sekejap ya. Sekejap dia technical problem pula, dia tak nak share. Okey, nampak. Iki mute tu Iki.
Okay, mute. Kau punya mikrofon mute. Okey, agenda kita pada malam ini adalah ucapan bertakbir. Okey, dah selesai. Kemudian saya akan terangkan program kecemerlangan, bayaran dan kewangan, kelas intensif PKSK, kemudian berkaitan PPD, PJSK, ujian PKSK, kemasukan ke sekolah menengah dan hal-hal lain. Okey, untuk perancangan program dan aktiviti sepanjang sesi akademik, okey, unit kecemerlangan tahun 6 telah berbincang dan bermesyuarat dan ini antara program-program yang akan dijalankan dia punya sub-bidang, antaranya perjumpaan ibu bapa penjaga, peperiksaan dan pentaksiran, postmortem dan analisis, kelas tambahan, motivasi dan pembangunan kendiri, keagamaan dan kerohanian, memorabilia, pelaporan, kemahiran dan bakat. Okey, kita akan pergi satu persatu. Untuk perjumpaan ibu bapa penjaga, okey, untuk malam ini kita dah bertaklimat dan bertaaruf tentang program yang akan dijalankan. Kemudian insya-Allah kita akan adakan hari bicara akademik dan kemudian konsultasi bersama unit bimbingan kaunseling. Okey, ini antara 3 aktiviti di bawah sub perjumpaan ibu bapa dan penjaga. Okey, dia punya tarikh-tarikh dia nanti dia akan diwar-warkan melalui Telegram kelas masing-masing. Okey, kemudian untuk sub peperiksaan pentaksiran untuk tahun ini kita akan adakan 2 kali ujian, iaitu ujian pertengahan tahun dan PPD serta ujian akhir tahun dan PBD. Yang ini akan diterangkan dengan lebih lanjut oleh setiausaha PBD sekolah iaitu Cikgu Zuhusni di waktu slotnya nanti. Kemudian kita akan lihat postmortem, okey, pencapaian murid-murid kita pada setiap ujian ini dari segi ujian dan juga pentaksiran pentaksiran bilik darjah. Kemudian ini kelas tambahan. Okey, yang saya akan highlightkan adalah kelas intensif PKSK, kelas intensif untuk ke sekolah khusus dan kemudian kelas tambahan intervensi subjek. Okey, untuk pengetahuan pada ibu bapa penjaga, okey, setiap subjek terutamanya subjek teras, okey, mereka ada intervensi untuk kepada murid-murid yang lemah yang kita lihat dari segi PBD pada tahun lepas. So murid-murid ini kita akan bimbing dia supaya mereka melepasilah tahap yang telah ditetapkan oleh jabatan. So menurut terpilih ni dah memang dah berjalan program intervensi bagi setiap subjek-subjek ni seperti subjek matematik, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains, agama Islam. Okey, untuk motivasi dan pembangunan kendiri, okey, aktiviti ini akan dilaksanakan oleh unit bimbingan dan kaunseling yang mana antara program yang mereka rancang pada tahun ini adalah motivasi kendiri, iaitu akan dijalankan sebanyak 2 siri. Kemudian selangkah ke alam menengah iaitu motivasi sekar dan SBP, sekolah harian dan sekolah berasrama penuh. Yang ini nanti unit bimbingan kaunseling akan dedahkan kepada para murid tentang alam sekolah menengah, cara pembelajaran dan sebagainya. Kemudian kita ada Minda Sihat, program Minda Sihat yang sedang berlangsung sekarang ini. Kemudian program Buda dan Dara. Okey, program Buda dan Dara ni melibatkan ilmu-ilmu pengetahuan tentang alam-alam remaja. Kemudian kita akan adakan program Salam Restu. Okey, ini biasanya nak dekat akhir sesi persekolahan dan nak tutup, kita akan adakanlah Salam Restu untuk meminta restu daripada guru-guru supaya menghalalkan, merestui segala ilmu-ilmu mereka. Okey, seterusnya untuk program di bawah memorabilia, kita akan adakan sesi fotografi. Okey, jamuan Haiti dan lawatan sambil belajar. Okey, untuk sesi fotografi ni, okey, kita akan beri kepada murid 2 keping iaitu dengan berpakaian ala-ala graduasi.
sekali dengan sijil dan scroll mereka. Okey, di sini mereka akan dapat mereka punya gambar secara solo dan juga gambar untuk satu kelas mereka sendiri. Kemudian jamuan high tea, okey, pada seperti tahun-tahun lepas kita akan adakan jamuan high tea. Biasanya ini akan diadakan selepas sesi akhir persekolahan dan nak habis sesi persekolahan. Kemudian lawatan sambil belajar. Okey, untuk lawatan sambil belajar ni dia tidak diwajibkan kepada semua, ini kepada murid yang berminat sahaja untuk lawatan sambil belajar. Okey, kemudian untuk subtopik kemahiran dan bakat, kita akan adakan program Talent Time Show, Hari Keusahawanan, pameran dan galeri kerja serta aktiviti sukaneka dan permainan tradisional. Okey, aktiviti ini memang untuk kemahiran dan bakat ni memang kita dah bincang sebab dalam mereka punya PPD ada setengah subjek memang memerlukan mereka menunjukkan, mempamerkan hasil-hasil kerja, menunjukkan kemahiran-kemahiran dalam sesuatu aktiviti. Jadi di situ secara tak langsung guru-guru bolehlah untuk sekaligus menilai murid-murid pentaksiran bilik darjah mereka. Okey, kemudian untuk aktiviti keagamaan dan kerohanian, okey, ini yang dijalankan oleh Panitia Agama Islam dan Bahasa Arab serta Moral. Okey, mereka akan adakan kem bestari solat, kem cemerlang jawi, amali sembelihan, majlis khatam Al-Quran perdana, mentor-menti khatam Al-Quran dan mentor-menti khatam Iqra. Okey, untuk pengetahuan, ada murid kita di tahun 6 ini ada yang sudah khatam Al-Quran, ada yang belum khatam dan ada yang masih membaca Iqra. Jadi Panitia Agama Islam mengambil inisiatif untuk menghatamkan murid-murid yang membaca Al-Quran ni, yang mana dia punya juzuk tidak nak hampir khatam. Okey, mereka ada mentor ustaz dan ustazah yang akan mendengar bacaan Al-Quran mereka, begitu juga dengan Iqra. Okey, kalau boleh kita nak untuk murid tahun 6 ni, kesemuanya murid tahun 6 ni dah tidak lagi untuk membaca Iqra. Okey, untuk yang non-Muslim kita tak pinggirkan. Untuk non-Muslim kita akan adakan program moral. Okey, program moral yang akan diselia dan dikondak oleh panitia moral. Okey, untuk pelaporan, okey, di akhir sesi akademik nanti, di akhir sesi persekolahan, okey, setiap murid akan menerima pelaporan dari segi segak, PAJSK, penilaian amali jasmani, co-curriculum dan sukan, psikometrik, PBD, pentaksiran berasaskan pentaksiran bilik darjah, UASA atau USA dan juga PAFA. Okey, PAFA ni yang penilaian asas fardu ain. Okey, ini antara pelaporan yang mereka akan terimalah di dalam fail mereka di akhir sesi persekolahan nanti. Okey, sekarang kita pergi kepada pengurusan kewangan. Okey, yang ini untuk kewangan ini adalah jumlah yang perlu murid tahun 6 bayarlah untuk segala aktiviti-aktiviti mereka sepanjang sesi akademik ini. Okey, ini dia punya jumlah keseluruhan. Okey, so untuk setiap murid nanti, untuk dia orang punya kenangan, kita akan beri satu t-shirt badge tahun 6 berharga RM30. Kemudian untuk majlis graduasi mereka nanti, okey, untuk pembelian fail, cenderahati, beg berlogo, lebih kurang RM25. Okey, sesi fotografi dan memorabilia RM20. Pengurusan guru kelas dan dokumentasi RM20. High tea, okey, ini high tea untuk program high tea yang akan berlangsung di hujung tahun nanti, hujung akhir sesi akademik, RM50. Dan program aktiviti bimbingan kaunseling yang ada lebih kurang 5 aktiviti yang mana mereka akan jemput konsultan atau penceramah dan guru-guru kaunseling yang berlesen untuk memberikan maklumat dan info berkaitan pembangunan kendiri murid
lebih kurang RM50 kita kutip untuk setiap murid. Jadi jumlah keseluruhan untuk setiap murid ini adalah yang perlu dibayar RM200. Okey, tapi jangan bimbang, dia bukan kita bayar sekaligus. Nanti saya akan terangkan cara pembayaran dia untuk 200. Okey, bagi murid yang mengikuti kelas intensif PKSK, okey, kelas intensif PKSK ni kita tak wajibkan kepada semua. Ini lebih kepada murid yang ingin mengambil ujian pentaksiran kemasukan sekolah khas. Okey, so mereka boleh join kelas intensif ini dengan bayaran RM100. RM100 sahaja. Okey, kalau yang kat luar saya perhati ada yang lebih RM100. Itu pun dibuat secara satu sesi sahaja. Okey, yang ini kita akan adakan, nanti saya tunjukkan ada berapa kali kelas yang kita akan adakan untuk kelas intensif. Jadi saya ulang sekali lagi untuk setiap murid. Okey, yang wajib dibayar RM200 jika mereka join kelas intensif ini perlu membayar lagi RM100. Okey, untuk lawatan tu harga boleh ditetapkan lagi sebab masih lagi survey. Okey, kalau dah ada harga dan yang berminat nanti boleh membuat bayaran, nanti kita akan war-warkan apabila dah ada maklumat untuk lawatan. Okey, untuk bayaran program, okey, bayaran boleh dibuat secara ansuran sebanyak 4 kali, atau jika ada ibu bapa yang ada duit, okey, yang mampu, okey, boleh bayar sekaligus RM200. Okey, bagi yang menyertai kelas intensif ni, okey, mereka perlu membayar RM100 tu sekaligus perlu bayar teruslah RM100 ni sebab untuk menjamin tempat dalam kelas tersebut. Okey, kelas tersebut kita tak buka banyak, kita hanya buka 2 kelas sahaja. Yang mana satu kelas tu ada 25 orang murid sahaja. Okey, bayaran ni kita boleh buat seawal minggu pertama bulan 9. Lepas buka sekolah, cuti sekolah tu dah boleh buat pembayaran. Okey, jadi kesimpulannya untuk bayaran keseluruhan jika murid mengambil kelas intensif perlu membayar sebanyak RM300 lah. Okey, so bayaran ni kami dah sepakat untuk ambil secara tunai. Okey, untuk bayar secara tunai kepada guru kelas masing-masing. Okey, jangan risau sebab nanti setiap murid ini kami akan bekalkan satu kad bayaran yang mana jika murid membayar, kami akan tanda pada kad tersebut. Okey, kad dia ada seperti pada paparan yang ditunjukkan. So jumlah yang dibayar, so tanda tangan guru, nanti kad ini nanti murid perlu bawa balik kepada ibu bapa penjaga untuk sign. Yang mana kad ni perlu dipulangkan kembali kepada guru. Okey, tanda mereka dah menunjukkan kepada ibu bapa lah mereka dah bayar. Sebab kita takut nanti ibu bapa bagi duit, nanti duit tu murid-murid buat pergi ke mana. So kita adakan kad bayaran 2023 unit kecemerlangan. Okey, ini kad bayaran dia. Okey, untuk yang kelas intensif ni perlu tambah lagi 100. So kalau murid yang tak menyertai tak ada masalah. So bayar kelas intensif ni kita tak wajibkan. Ini bagi yang berminat dan yang ingin atau yang sedang apply, yang sedang memohon pentaksiran kemasukan sekolah khas. Okey, untuk kelas intensif ini kita dah rancang untuk adakan hari Isnin, Selasa, Khamis dan Jumaat, yang mana jadual dia seperti yang ditunjukkan. Jadual ini akan dirotate lah setiap minggu. Mungkin minggu hadapan sains dulu, BM dulu, apa-apa nanti murid akan dibekalkan dengan jadual. Okey, kami akan buka 2 kelas sahaja setakat ini, yang mana satu kelas ni 25 orang. So dia punya proses kelas ni berlangsung dari 5 September, buka sekolah tu hari Isnin tu sehingga 13 Oktober. Sebanyak 5 minggu. Okey, 5 minggu. So exam fikir yang mana kalau tuan-puan
sedia maklum, exam PKSK ni akan bermula pada 16 hingga 27 Oktober. Okay, 16 hingga 27 Oktober akan berlangsunglah exam PKSK ni. Murid-murid yang memohon akan menduduki exam PKSK ni. So untuk kelas intensif ni, siapa yang berminat dan yang ingin apply, kami akan adakan 5 minggu. Okay, mungkin ada ibu bapa yang akan bertanya, okay, macam mana kalau murid tahun 6 ni dia kafar, dia bawa kafar. Okay, untuk yang kafar, okay, kita tahu kalau ikut semua kelas ni mungkin nanti kafar tahun 6 nanti mungkin akan tercicir. Okay, so bagi saya itu tak ada masalah. Okay, mungkin murid boleh pilih sama ada nak pergi hari Isnin dengan Selasa saja atau Khamis dengan Jumaat, tak perlu pergi. Itu terpulang kepada murid dan perbincangan murid dengan ibu bapa. Okey, sebab untuk kelas ini kita akan guna modul. Okey, modul ini adalah 2 modul yang kita akan gunakan, iaitu modul tetragon dan modul oktagon. Okey. Modul ni tahun lepas kita dah guna. So tahun ini kita akan guna modul ini tapi dengan versi yang tahun ini punyalah. Yang mana untuk modul tetragon ni, okey, kita ada subjek yang boleh dilihatlah di paparan skrin. Ada dalam satu modul ni matematik, sains, BM dan English. Untuk oktagon ni pula dia ada pertambahan pengetahuan am dan artikulasi penulisan. Ini memang ditanyalah dalam peperiksaan PKSK. Okey, untuk tetragon ni dia lebih kepada banyak soalan kebat. Okey, ini banyak soalan kebat dan mana-mana murid yang ingin apply MRSM, sebab MRSM dia belum lagi dibuka. So modul ni lebih kepada MRSM tapi masih boleh diguna untuk ujian PKSK. Tahun lepas memang kita guna dua-dua modul ni. Guru-guru yang mengajar kelas PKSK memang akan menggunakanlah dua-dua modul ni. Sebab modul-modul ni bila kita tanya murid-murid tahun lepas yang mengikuti ujian kelayakan PKSK tahun lepas, mereka kata ada soalan-soalan yang daripada buku ni yang masuk. So kami pihak unit kecemerlangan berharap dapat membantulah dengan adanya modul ni dalam kelas intensif ni, dapat membantu murid-murid ni dalam menjawab ujian tersebut. Sebab untuk pengetahuan para ibu bapa yang mana anak dia apply ujian PKSK ni, ada soalan-soalan dalam yang ditanya ni yang belum lagi mereka belajar. Sebab kita tahu bulan 10 nanti bermula 16 hari bulan Oktober, bulan 10 nanti dah start bermula ujian PKSK ni, maka mungkin ada topik-topik tu yang murid belum belajar dekat sekolah, atau ada yang pergi tuition mungkin belum belajar di tuition. Jadi kalau ada murid yang join kelas intensif ni, guru akan ajarlah topik-topik yang belum belajar berdasarkan soalan yang ada dalam buku modul PKSK ni. Okay, so kita lihat pula rekod murid tahun lepas ke sekolah khas, sekolah khusus. Yang mana rekod murid ni yang daripada dapatan didapati ada yang dapat MRSM, SBP, sekolah berasrama penuh, SBPI, sekolah berasrama penuh integrasi, SMKA, sekolah menengah kebangsaan agama, SMAP, sekolah menengah agama persekutuan, SMA, sekolah menengah agama, dan SMS, sekolah menengah sains. Okey, ni antara kita punya rekod lah yang tahun lepas yang dapat ditrace, yang murid-murid yang telah dapat ke sekolah khusus tersebut. Okey, contohnya Wan Nur Ramia, kita dapat MRSM IGCSE. Untuk pengetahuan, MRSM ni dia ada banyak kita kata banyak bidang lah. Okey, untuk Wan Nur Ramia ni dia dapat MRSM IGCSE, yang mana MRSM IGCSE ni dia fully in English. So dia ada program A-level. So kita punya murid kita tahun lepas dapatlah seorang untuk ke MRSM IGCSE. Kemudian ada yang dapat MRSM. Okey, kita boleh kat sini tengoklah. So ada juga yang dapat TKC, College Tengku Kursiah, dan ada yang dapat sedar, yang tak juga hebatnya yang dapat SMKA Putrajaya.
Okey, yang dapat SAS pun ada. Okey, kemudian ini ada lagi rekod daripada tahun lepas. Okey, kita boleh tengok Semesta Mawib ni sekolah agama under Mawib, sekolah berasrama yang mana menekankan hafazan. Okey, kemudian ada sekolah menengah sains, sekolah menengah Smart Labu, agama persekutuan. Ada juga yang dapat sekolah Tun Fatimah STF. Okey, kalau tuan-puan dan para guru perasan, ada yang berwarna, saya highlight warna kuning, ada yang tak. Okey, untuk pengetahuan, yang mana saya highlight warna kuning tu adalah murid-murid yang pernah join kelas PKSK tahun lepas. Alhamdulillah lah, okey, kebanyakan murid yang join ni, ini antara hasil-hasil dia lah. Okey. Dengan dia sebenarnya usaha murid itu sendiri. Okey, kami buat kelas PKSK ni pun untuk membantu, untuk membimbing mereka. Tapi apa pun dia semuanya atas usaha murid itu sendiri. Okey, yang warna kuning tu yang mereka join PKSK pada tahun lepas lah. Hampir 24 orang dalam rekod yang dapat ditrace, yang dapat sekolah khusus. Okey, kemudian. Okey, sebelum saya terus ke agenda yang seterusnya, ada apa-apa soalan tak berkaitan dengan program dan kelas PKSK ni dan serta sumbangan? Assalamualaikum cikgu. Nak tanya untuk kelas Waalaikumsalam. untuk kelas insentif ni, Intensif. macam mana pendaftaran dia, macam mana? Pendaftaran dia nanti kita akan buka dalam minggu ni melalui Google Form. Dia siapa cepat dia dapat. Oh ya ke? Sebab kita buka 2 kelas je. So kena tunggu dalam kita tekankan pada kalau yang betul-betul murid. Dia dalam kemungkinan sebelum kami post link untuk isi tu, kita akan bagi tahulah dulu tarikh pukul berapa akan dibuka dia punya link tu lah, supaya parent dapat ready lah. Kalau banyak dia akan dekat dalam grup kelas masing-masing ke macam mana? Dalam grup kelas masing-masing. Okey, baik. Alright, terima kasih cikgu. Cikgu nak tanya. Akan dalam grup kelas masing-masing. Ya. Boleh puan. Selamat petang nak tanya. Kalau tak join kelas tapi kalau nak beli buku modul tu je boleh tak? Boleh. Tapi yang tu nanti suruh murid tu datang jumpa saya. Baik. Boleh. Beli awal boleh tak? Nanti kalau dah ada. Maklum je. Sebab exam Oktober kan? Setakat ni sebab buku tu kita kena tempah dulu, dia tak dijual dekat kedai-kedai buku, dia tak ada, dia kena tempah terus dengan pembekal. Oh, kalau kita sebagai senarai nama je ke dalam grup kelas ke apa? Nanti suruh anak puan jumpa saya tak apa nanti. Baik. Terima kasih. Boleh. Ya, sama. Okey, untuk modul ni, kalau untuk pengetahuan, modul ni harga dia kalau 2 buku ni sebenarnya RM50 tau. 2 buku ni RM25. Tapi kita nak mengurangkan kos pada ibu bapa, kita akan photostat lah buku ni kepada murid. So dia akan kurangkanlah kos tu. So RM100 yang dibayar. Okey, bagi yang murid-murid yang join kelas intensif PKSK ni, so RM100 tu dia merangkumi modul ni. Kemudian adalah kalau ada sedikit kudapan di waktu rehat antara 2 subjek, insya-Allah tu antara dalam semua tu dalam bayaran RM100 kelas intensif tersebut. Okay, ada apa soalan lagi? Kita pergi ke Ageng. Cikgu. Hello. Cikgu.
Okay, Encik Asraf. Suara putus-putus Cikgu Okey. Hello. Cikgu Iki, suara tak jelas. Hello. Dengar tak? Dengar. Cikgu, saya ada soalan. Okey, ya, teruskan. Kalau untuk kelas kelas tu, boleh ke kalau certain subjek saja yang students ambil? Kita kalau boleh semualah, tapi kalau nak juga certain, bayaran masih sama. Okey, baik. Terima kasih. Okey, sama. Cikgu, Ya, saya. untuk kutipan bayaran tu, cikgu ada maklum tadi secara tunai. Ya. Sebelum ni saya pernah buat bayaran juga pada Mr. Ibrahim. Kita guna settle pay tu. Sebab bagi saya amount tu tinggi, 200 ke 300. So kalau boleh, kita tak perlulah kutip secara tunai dan juga bayaran ni kita buat online. Nak keep track pun boleh juga secara online ni cikgu. Saya rasa lebih selamat dan tak ada risiko untuk pelajar kehilangan wang ataupun yang sebagainya lah. Itu cadangan saya lah cikgu. Sebab sebelum ni settle pay tu pernah saya gunakan untuk bayaran di sekolah. Okey, cadangan yang baik. Okey. Cuma kita tak guna settle pay, kadang kita perlukan duit tu dengan segera. Kadang kalau guna PABG dia kena untuk keluarkan kena 2-3 sign tu. Okey, tapi apa pun tak apa, nanti kami akan bincang dengan PABG macam mana. So dalam cuti ni kita akan beri keputusan lah pembayaran secara sama ada kita nak guna settle pay atau secara tunai. Apa-apa dalam cuti ni kita akan maklumkan kemudahan proses bayaran. Okey, ada lagi soalan? Okey, kalau tak ada kita terus dengan agenda yang lain sebab kita ada 2-3 lagi agenda. Okey. Seterusnya kita pergi PJSK. Okey, untuk PJSK ni, rekod PJSK untuk pengetahuan. Rekod PJSK ni dia diambil daripada tahun 4 dan dibawa ke tahun 5 ke tahun 6. Dia pungutan mata secara terkumpul. So jadi kalau yang tahun 4 tahun 5 tu contoh tiba-tiba ada sijil peringkat kebangsaan tapi lambat dapat. So memang tak, cikgu guru kelas tahun 6 tak dapat nak membantulah sebab untuk tahun ni guru kelas akan isi yang tahun ini sahaja. Yang tahun lepas tu kita tak dapat bantu sebab markah dah ada. So untuk keselamatan, segala aktiviti yang anak tuan-puan join tu kalau boleh ada buat catatan sama ada sijil ke tak ada sijil ke. Kadang-kadang sijil ni dia lambat sikit, kalau kadang join lambat sijil tu lambat dapat. So kita buat sedikit catatan dan nanti ada satu tempoh masa unit Koko akan mintalah salinan sijil untuk diserahkan kepada guru kelas supaya senang untuk guru kelas key in ke dalam sistem PAJSK ini. Itu untuk PAJSK. Seterusnya kita pergi ke PBD, pentaksi PKSK ni yang agak tertanya-tanya tentang macam mana nak isi PBD. So saya akan jemput setiausaha PBD sekolah Cikgu Zuhusni untuk menyampaikan taklimat tentang PBD. Dipersilakan Cikgu Zuhusni. Sekejap saya. Cubaan suara. Boleh dengar? Cubaan suara boleh dengar? Boleh. Sebab saya punya mic ada masalah. Boleh. Kita teruskan untuk PBD. Yang pertama sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam kepada semua. Saya teruskan. Sekejap saya buka slide dulu. Semua boleh nampak tak slide tu?
Boleh Boleh, cikgu. Okey. Okey, untuk pentaksiran bilik darjah, kita tengok, kita buat ulang kaji balik apa itu pentaksiran bilik darjah PBD. Ini merupakan salah satu komponen pentaksiran berasaskan sekolah. Okey. Seperti yang kita tahu selepas dimansuhkan UPSR dan juga PT3, PBD dipakai sebagai salah satu instrumen untuk menilai pencapaian pelajar. PBD ni dia berlaku secara berterusan sepanjang PDP bagi semua mata pelajaran daripada tahun 1 hingga tahun 6. Bila pelajar naik sekolah menengah nanti, dari tingkatan 1 hinggalah ke tingkatan 5. Seterusnya. Sekejap komponen PBS. PBD ni dia berada dalam PBS, yang mana kita tahu PBS ni dia ada 4 benda. PBD, pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan co-curriculum, PAJSK yang seperti Cikgu Iki terangkan tadi. Pentaksiran psikometrik, PPSI, dan juga pentaksiran pusat ataupun pentaksiran tingkatan 3. Yang ni yang dulu, sekarang kita dah tak ada. Kita tukar dengan PKSK, dan pentaksiran bagi tingkatan 3 saya rasa dah tak ada, digantikan dengan UASA. Nanti saya terangkan UASA tu apa. Seterusnya. Komponen PBD untuk kita panggil apa, model yang terbaru ni dia ada 2 benda dalam PBD. Yang pertama pentaksiran berterusan dan yang kedua ujian akhir sesi akademik ataupun singkatan dia UASA bagi tahun 4, 5 dan 6 sahaja. Tahun 1, 2, 3 kita ada peperiksaan dalaman tapi dia tak termasuk di dalam slip pelaporan dia orang. Seterusnya. Berapa kali penilaian dalam setahun? Bagi sistem yang lama sebelum UPSR dan PT3 dimansuhkan, kita buat 3 kali setahun. Bulan 5, bulan 8 dan juga bulan 12. Bagi sesi yang terbaru bermula daripada tahun 2022 yang lalu, kita dah buat 2 kali setahun. Pada bulan Ogos dan juga bulan Februari. Kenapa bulan Ogos? Sebab kita mula sekolah bulan Mac. Semester yang baru kita mula bulan Mac dan habis bulan Mac juga. Jadi kita akan pertengahan tahun kita akan buat pada bulan Ogos dan juga akhir tahun pada bulan Februari. Untuk maklumat semua ibu bapa, sekarang sedang berlangsung penilaian semester 1 sesi 2022-2023 yang mana baru sahaja bermula 8 Ogos dan dijangka berakhir pada 15 September 2023. Bagi bulan Ogos kita ada PBD je, tak ada exam. Macam tadi Cikgu Iki dia ada tulis pentaksiran pertengahan tahun tu kan. Tapi setakat sekarang kita tak perlu isi lagi lah dalam pelaporan online. Semua sekarang kita buat online, dia ada sistem yang baru, nama dia sistem SPPB, sistem pentaksiran bersepadu. Dan bagi bulan Februari kita ada 2 benda, PBD dan UASA. Yang mana slip dia nanti akan dapat 2, satu PBD, satu UASA. Seterusnya, apa itu UASA? Ujian akhir sesi akademik. Ini kita baca kenyataan, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM akan memperkenalkan ujian akhir sesi akademik untuk perkasakan lagi PBD dan PBS yang akan dimulakan pada sesi akademik 2022-2023 bagi menggantikan peperiksaan akhir tahun sedia ada. UASA ni dia bukan macam UPSR dia peperiksaan biasa sahaja. Tapi dia termasuk dalam komponen PBD. UASA ni dia tak adalah macam nak kena bersedia ke kan macam UPSR dulu. Kejap nanti saya jawab soalan Kita tengok satu persatu. Ada ruangan dia saya akan explain semua isu yang berbangkit. Seterusnya. Cara pemberian grade dan nilai melalui tahap pencapaian ataupun kita panggil sebagai TP. Kalau tuan-tuan puan-puan pernah tengok ada TP1, TP2, TP3 sampai TP6 tu, itu tahap pencapaian. Yang mana 1 minimum, 6 maksimum, Diguna pakai untuk pentaksiran berterusan dan juga UASA. Tiada peratusan grade dipaparkan. Macam dulu UPSR dia ada grade A, B, C, berapa puluh kita dapat, tak ada. Semua pakai TP sekarang. Termasuklah UASA.
Okay, seterusnya. Okay, isu-isu pembangkit. Okay, slip PBD untuk pengisian PKSK. Okay, insya-Allah kita akan cuba bagi pada 25 Ogos ni, hari Jumaat ni, sebelum cuti sekolah. Okay, untuk kegunaan tahun 6. Okay, kenapa kita tak boleh bagi awal waktu PKSK punya permohonan buka hari tu? Okay, sebabnya PKSK dia dibuka sejak 1 Ogos. Padahal kalau mengikut takwim KPM, PBD kita buat pada 8 Ogos dan 8 Ogos tu pun kita ada masalah sistem lagi. Okay, kita nak buka tak boleh. Okay, macam hari tu 15 Ogos baru sistem tu dah stabil. Okay, jadi kita nampak lah kat sini conflicting sikit dia punya tarikh tu. Okay, dia macam tak ada keseragaman antara pengisian PBD ni dengan tarikh dia buka PKSK tu. Okay, jadi kalau ada parent yang nak daftarkan anak dia untuk PKSK, boleh pakai result tahun 5 dulu. Okay, minta dekat guru kelas masing-masing. Okay, nanti bila dah dapat result yang tahun 6, kena update semula. Macam tu je. Okay. Ada lagi isu-isu yang nak dibangkitkan, boleh tanya sekarang. Macam tadi Cik Asfar tanya, kena masukkan yang tahun akhir darjah 5 lah ya. Okay, untuk sekarang yang tahun 5 dulu sebab PBD sekarang tengah berjalan untuk semester 1 tahun ni. Okay, kalau nak minta sekarang pun memang benda tu tak ada lagi. 25 Ogos ni kita akan cuba untuk keluarkan slip bagi tahun 6 dulu. Okay, dia berjalan serentak 1 sampai 6. Dan bayangkan satu Malaysia isi dalam sistem yang sama. Memang jam nak buka kadang-kadang crash. Okay, itu yang jadi masalah sekarang. Ya. Saya ada satu soalan lagi lah. Cuma soalannya macam PBD ni dia ada yang pilihan daripada 1 sampai 6 lah kan. Saya pernah berjumpa dengan guru kelas masa tahun 4 ke tahun 5, saya pun tak ingat. So guru kelas masa tu cakap dia ada macam, maksudnya dia tak boleh bagi lebih sebab apa, memang untuk tahun ni memang boleh bagi maksimum 4 je macam tu. Okey, contohlah benda tu macam terjadi lagi sekarang. Okey, terima kasih. Okey, contoh pada awal tahun. Okey, kita baru naik daripada tahun 5 naik ke tahun 6. Okay, pentaksiran yang pertama. Kita tak belajar silibus habis lagi. Kalau kita bagi 6 terus, maknanya budak tu dah kuasai keseluruhan silibus pembelajaran, semua skill dia dah mahir. Itu kita rasa macam pelik sikit lah sebab silibus tak habis lagi. Itulah dia punya rationalnya. Bukan kita tak boleh bagi terus 5 atau 6. Okay, kalau contoh macam tengah tahun sekarang, kita akan bantulah 5 atau 6 sebab nak isi untuk PKSK ni. Okay, kalau ikut apa kita kata rationalnya, kita tak boleh bagi full lagi lah awal tahun kalau semester 1. Sebab kita tak habis cover semua silibus pembelajaran lagi. Dia bukan isu kita tak nak bagi ke, tak nak tolong ke, tak layak ke apa. Kita tengok berdasarkan setakat mana pembelajaran tu dah berlaku. Okay, saya harap tu menjawab soalan Cik. Cikgu, cuba nak clear. Yang tu masa tu kita jumpa hujung tahun. Maksudnya awal tahun sebelum masuk ke maksudnya bulan 2 ke sebelum masuk tahun sekolah kira tahun depannya lah. Masa saya tengok hujung tahun darjah 4 tak silap saya. Mungkin ataupun darjah 5. Tahun saya rasa darjah 4 kot masa tu. Mungkin Cik boleh perincikan lagi subjek yang mana sebab macam PBD ni dia keseluruhan. Dia tak tengok kepada budak boleh buat jawapan je kepada, dia tengok semua. Cara dia bercakap, cara dia menjawab dalam kelas, cara dia menghantar kerja dia kemas atau tidak. Okay, lewat atau tidak. Contoh kalau subjek muzik, dia boleh main ke tak, alatan muzik apa semua. Dia tak tengok kepada apa orang kata, apa jawapan betul atau salah sahaja. Jadi betul kena saya faham tu, sebab tu saya tanya. Bila saya tanya dengan guru kelas masa tu kan, so saya tanya, okay, dia dapat 4 masa tu, adakah sebab dia ada yang dia tak capai sebab kerja sekolah tak siap ke, atau apa yang dia lemah? So saya akan cuba cover benda tu lah. Cuma jawapan cikgu yang saya dapat masa tu, tak, kita memang boleh bagi maksimum 4 je masa tu. So saya macam okey lah. So saya terdiam. So saya kata macam okey lah, tak apalah kalau macam tu. Kalau itu jawapan je, saya macam saya terima je lah. Itu sebab saya cakap macam cikgu cakap tadi, kalau dia ada lemah, saya akan cuba take care bila dia masuk ke tahun 5, perkara saya rasa macam tu lah, dia masuk ke tahun berikutnya tak terjadilah perkara itu. Tapi bila dia bagi jawapan je, dia dah buat dah sebaik-baik, cuma kita boleh bagi sampai 4 je. So saya macam sebab keseluruhan mata pelajaran maksimum 4. Itu saja cikgu. Tak tanya isu apa pun, just nak tanya je lah. Terima kasih. Okay, maybe ada silap faham sikit kat situ bagi pihak cikgu tu ke, tak apa, nanti kita tengok balik. Okay, insyaAllah sepatutnya dia macam tu. Kita tengok semua, bukan kita letak limit
Okay, kalau dia layak dapat 6 kita boleh bagi. Itu Cikgu nak tanya, tak ada. cikgu nak tanya, PKSK akan tutup pada 17 hari bulan 9. Ya. So PBD untuk akhir tahun, maknanya the next year kan baru dapat lah. So Yes, macam mana bulan benda tu refleks ke? Sebab kalau kata nak dapat TP6 tu untuk pertengahan tahun ni susah kan? So kalau akhir tahun tu nanti dia macam mana? Cik sekolah akan link ke dengan PKSK? Sebab sekarang ni kita sebagai ibu kita kena key in. Okey, kejap. Macam mana? Saya yang untuk PKSK ni nanti kita akan ada sesi lepas ni, boleh tanya dekat situ. Cuma sepatutnya kalau macam saya katalah, PKSK dia buka awal sangat, baru pertengahan tahun. Jadi memang kita kata apa, dia tak link, dia tak boleh expect lah kita ada yang tinggi, ada yang rendah sebab baru Itulah awal takut tahun. sayang kan sebab macam akhir tahun betul. baru nak bagi TP6 sedangkan Yes. macam dah tak dinilai dah. Itulah yang membuat bimbang lah kan. Betul. Okey, tak apa. Okay, Terima tak kasih apa. cikgu. Okey, boleh saya Kita akan tolong untuk yang Puan Nurul nak bagi sedikit. Okey, silakan. Untuk sistem PKSK ni dan juga MRSM lah ataupun mana-mana sekolah khusus yang tuan-puan mohon, mereka ni ada link dengan sistem. Semua sistem kita ni mereka tarik je. Kalau kita isi dalam akhir tahun nanti, guru-guru akan isi sekali lagi pada bulan Januari ataupun Februari. Mereka akan tarik yang tu puan. Semualah PAJSK, psychometric dan juga PBD ni. Mereka akan tarik terus daripada sistem yang terkini. Maknanya untuk akhir tahun akan tarik lah, untuk pertengahan tahun sajalah yang ibu bapa kena isi ya. Ya, ibu bapa kena isi. Mungkin mereka mahu melihat ketekalan progres anak-anak ni lah untuk mereka pilih ke macam mana. Jadi untuk yang pertengahan ni memang penting juga untuk anak perempuan isi, dan nanti bila di akhir nanti mereka akan tarik yang sebenar macam SPM jugalah, mereka akan tarik result yang sebenar, dia tak guna trial tu. Dan kita isikan semua markah-markah ni dalam sistem yang sama. Satu Malaysia guna sistem yang sama. Harap menjawab. Betul? Betul Cikgu Zul? Ya, sepatutnya dia akan link dengan sistem. Cuma itulah sekarang sistem kita ni sistem yang masih baru sangat. Itu masalah dia sekarang. Okey, ya Cik Asfah. Okey, satu je Ibu. Cuba dia tanya. Kalau macam tu saya rasa lagi selamat saya pakai yang tahun lepas darjah 5 punya markah dibanding dengan pertengahan tahun untuk darjah 6 ni. Betul tak Ibu? Apa cadangan saya, kita pakai yang latest yang tahun 6. Sebab yang tahun 6 ni pun saya dah kata boleh bagi 5 atau 6 sebab kita nak guna untuk PKSK. Sebab kita nak tunggu lambat lagi lah bulan 2 tu. Kita akan bagi kalau dia layak. Okey, baik. Okay, Cikgu Atiah ada nak cakap? Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Okey, dengar suara saya. Okey, untuk makluman ibu dan ayah, okey, saya tahu semuanya nervous, semuanya ni kan. Okey, untuk makluman kalau ibu dan ayah baca dalam syarat-syarat dalam laman permohonan untuk kemasukan ke sekolah berasrama penuh, dia dah cakap dia nak PBD pertengahan tahun. Okey, jadi sekarang tempoh tutup ialah 17 September. Okey, ibu ayah. Okey, jadi sekarang ni kalau walaupun ibu ayah masukkan yang tahun lepas yang masa darjah 5, okey, tapi once bila dah keluar keputusan PBD yang terkini iaitu tahun 2023, ibu ayah kena ubah, update semula dalam PKSK, permohonan PKSK tersebut. Jadi dia ada dua pilihan, sama ada ibu ayah nak masuk dahulu PBD yang tahun lepas, hujung tahun lepas, tak ada masalah. Okey, kerana ada juga kelebihannya. Kerana satu, bila ibu ayah masuk dahulu menggunakan PBD yang lama masa tahun 5, itu ialah untuk lock. Lock tu maksudnya untuk kita lock tempat untuk ujian PKSK yang kita nak ambil. Okey. Okey, faham satu. Yang kedua, okey, andai kata insya-Allah hari Jumaat keluar
PBD ibu ayah ambil, okey, kata tengah hari tu nak isi. Okey, jadi ibu ayah kena tukarkan balik yang PBD yang lama tu. Kerana nanti macam PK1 maklumkan tadi, kerana sistem PKSK sama dengan daftar maklumat PBD ni, dia papan dia tu dia akan terus transfer automatik. Jadi bila melihat pada PBD yang tahun lepas yang ibu ayah isi, kemudian tak sama dengan yang PBD yang terkini. Okey, faham ya? Okey, jelas. Jadi itu sebab kena sempat, insyaAllah, percayalah cakap saya. Tapi kalau tak, maksudnya takut juga, tak salah juga kalau ibu dan ayah nak key in-kan yang PBD tahun lepas. Tapi saya ingatkan sekali lagi, memang kena tukar semula apabila dapat PBD yang terkini. Kerana syarat dia nak pertengahan tahun 2023, iaitu peperiksaan tahun yang baru-baru ni lah yang murid kita ambil. Okey, harap membantu Okey, untuk PBD ada lagi soalan ke? Contohnya macam UASA ke, sebab saya harap semua dah faham lah UASA tu macam mana, sebab untuk bulan 2 nanti akan dapat 2 slip sepatutnya. Okey, itu je daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Cikgu Zuhusni. Jika ada apa-apa permasalahan atau kemusykilan, nanti boleh ajukan pada guru kelas, dan guru kelas nanti boleh tanya direct lah kepada Cikgu Zuhusni untuk menjawab segala permasalahan ibu dan ayah. Okey, tadi saya dah baca dah komen-komen yang ada kat tepi tu. Okey, untuk yang Puan Masyara tadi, dia ada tanya tentang jumlah murid yang tak dapat pergi ke sekolah khusus yang join kelas intensif tersebut. Okay, untuk pengetahuan, untuk tahun lepas ada yang join kelas ni, dia join ni bukan untuk apply PKSK je. Dia join ni sebab parent dia nak dia diisi masa lapang pada waktu petang sementara menunggu adik-adiknya kafar. Tu oleh sebab itu untuk tahun ini, kalau boleh yang memang betul-betul yang apply PKSK tersebut yang join kelas intensif, supaya tidak berlaku kepenuhan tempat lah. Sayang ada murid yang nak join kelas tapi disebabkan ada murid yang tak join, tapi disebabkan ibu bapa yang nak supaya masa lapang mereka berisi pada waktu tersebut, murid yang sepatutnya join tu tak dapat. Okey, dan kalau boleh untuk pengisian ke dalam permohonan PKSK tu, kalau boleh ibu ayah atau tuan-puan isi tu sekolah tu janganlah sekolah yang agak wow macam TKC ke. Kalau kita tahu anak-anak murid kita ni dalam keadaan yang sedang-sedang je, boleh kita isi yang sekolah asrama yang setiap asrama, tapi mungkin asrama yang biasa-biasa ke. Sebab macam tahun lepas ada murid kita memang kita tahu kat sekolah tu agak pandai, tapi tiba-tiba dia dapat result dia tak dapat, sebab bila tanya mak dia isi yang sekolah yang agak top. So kat situ dah macam rugilah sikit kepada murid tersebut. Okey, untuk Puan Nur Ain ditanya, okey, kalau penutupan permohonan PKSK tu 17 hari bulan 9 ni. Okey, kelas ni kita buat untuk persediaan ujian pada 16 hari bulan 10 nanti. Okey. So sepanjang 5 minggu ni mereka akan masuk kelas, kita akan drill in lah dengan soalan-soalan yang hampir sama yang masuk ke dalam ujian PKSK tersebut. Okey, dan Cikgu Asfah pula. Tuan Asfah pun ada tanya yang 200 tu untuk kalau yang kafar tak perlulah bayar bulan-bulan tu. Okey, itu yang 200 tu setiap murid wajib bayar 200. Itu wajib bayar 200 secara ansuran 4 kali secara ansuran, sebab kita tak nak sekaligus minta 200, kita tak nak membebankan ibu bapa. So kita mintalah bayar secara ansuran secara 4 kali. Yang 100 yang kalau siapa yang join PKSK kena bayar 100. So ada tambahan 100 kat situ. Jadi kalau yang join PKSK kena bayar 300 lah. Kalau yang tak join 200 sahaja. Okey, untuk pembayaran tadi ada yang suggest kita guna online settle pay. Okey, kami akan bincangkan PABG macam mana, sebab di tahun lepas tu kita ada beberapa isu dah, terutama ni isu yang kita nak keluarkan duit, agak lama nak keluarkan duit sebab nak perlukan sains semua tu. Tapi tak apa, nanti saya akan bincang dengan pihak PABG macam mana. Apa-apa maklumat saya akan update
dalam waktu cuti sekolah tu lah nanti. Okey, itu saja. Okey, so saya serahkan slot seterusnya kepada Cikgu Atiyah selaku guru bimbingan dan kaunseling untuk menerangkan apply PKSK ni. Okey, Cikgu Atiyah boleh take over. Okey. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, saya Cikgu Atiyah. Hari ini saya nak berkongsilah serba sedikit apa yang saya dapat baru-baru ini pada hari Selasa minggu lepas tentang PKSK. Jadi saya nak berkongsi supaya ibu ayah mungkin kita refresh bersama-sama lah. Kerana saya percaya ada yang ibu ayah yang baru yang dah 2-3 kali isi dan juga ada yang baru pertama kali isi untuk tahun ini. Okey, untuk makluman, permohonan kemasukan sekolah khusus untuk sesi 2024, 2024 yang mana kita panggil PKSK. Okey, dia ditawarkan kepada semua murid. Okey, semua murid untuk layak. Semua murid layak untuk ambil untuk memohon. Okey. Kalau perasan dekat dalam slide dia keluar tak? Sekejap. Okey, dia keluar. Okey. Next ya. Okey. Okey, next Iki, Cikgu Iki. Okey, ini slide yang ketiga ya. Okey. SPP ni kita ada 68 buah seluruh Malaysia lah, dalam Malaysia kita ada 68 buah. Okey, ini saya ada bagi peta dan lokasi. Nanti ibu ayah boleh tengoklah mana kedudukan sekolah-sekolah tersebut dan ibu ayah boleh kenal pasti adakah ini sekolah untuk lelaki atau perempuan. Okey, dan kemudian untuk sekolah SMKA kita ada 61 buah dalam Malaysia. Okey, jadi macam mana kita nak apply masuk? Saya rasa ibu ayah dah tahu dah kan? Okey, kita akan masuk menggunakan aplikasi. Okey, next ya. Cikgu Iki. Okey, slide ke-6. Okey, slide ke-6. Okey, ialah inilah tarikh-tarikh penting yang ibu ayah kena tahu. 1/8 tarikh dibuka, tempoh tutup permohonan ialah 17 hari bulan September. Jadi kita ada tempoh masa yang sangat cukup untuk isi PBD. Isi PBD kerana dalam maklumat yang PBD tu parent kena isi sendiri. Okey, dan kemudian pada 25 hari bulan 9 semakkan pusat PKSK. Okey, semakkan pusat PKSK ni ialah pilihan sama ada ibu ayah nak buat di dalam Putrajaya ataupun di luar Putrajaya. Okey, kemudian kita tak payah tengok tingkatan 4. Kita terus kepada pelaksanaan PKSK untuk tingkatan 1. Okey, jadi dalam tempoh 16 Oktober sehingga 27 Oktober, itu ialah pelaksanaan PKSK. Okey, dan kemudian anak-anak akan tahulah di mana pusat PKSK yang akan diambil. Okey, dan kemudian 1 hari bulan Mac 2024 baru semakkan tawaran dan rayuan. Untuk pertama kali rayuan kita akan buat bukan kita, KPM kita terus klik rayuan. Dia akan bagi button. Dia bukan macam zaman yang kalau sebelum-sebelum ni, sebelum tahun 2019 kita buat surat dan sebagainya. Kali ni dia bermula 2018, 2019 dia dah bermula rayuan, semua kita klik. Dekat dalam online. Pendaftaran untuk tingkatan 1 ialah 18 bulan 3. Dan kemudian untuk yang rayuan yang kali pertama, 9 hari bulan 4 dan seterusnya 22 hari bulan 4. Jadi kat sini kita nampak dia ada 2 kali rayuan. Next, slide ke-7. Inilah aliran aplikasi permohonan. Jadi kat sini nampak bermula penggunaan MyKid murid sebagai untuk kita key in dan juga kad pengenalan penjaga. Untuk pengesahan permohonan. Dan kemudian maksudnya parent kena masukkanlah IC anak dan juga IC diri. Contohnya kalau ayah yang mungkin kerap untuk melihat makluman tawaran, jadi ayah yang masukkan IC. Jadi apabila ibu nak buka, ibu akan gunakan IC ayah.
dan nak letak IC dan IC yang diminta tu kena betul-betul sama. Kerana yang mana murid yang bersekolah di sekolah kerajaan, okey, kita semua segala maklumat murid ada di dalam sistem APDM. Okey. Okey, andai kata apabila ibu ayah dah key in, dia dah check nama berbeza. Okey, ada kurang sepatutnya nama dia Hassan tapi dia double S tapi dia satu S. Okey. Boleh buat pembetulan menerusi public. Okey, yang kat sini di public.moi.gov.my. Okey. Parent isi pembetulan di situ dan kemudian maklum kepada guru kelas untuk buat pengesahan. Okey. Okey, dan kemudian permohonan boleh dibuat ada bila-bila masa. Ya. Sebelum maksudnya paling adalah pada jam 11.59 malam pada tarikh 17 September. Itu ialah detik dan saat terakhir untuk kita buat pembetulan dan seterusnya tekan submit sekali lagi. Okey, slide ke-8. Okey. Ini sebelum kita nak tekan klik untuk link dia. Okey, maklumat ibu bapa yang perlu ditekankan. Okey, ini prestasi permohonan PBD, pentaksiran aktiviti jasmani PAJSK dan psikometrik. Okey, tapi ibu dan ayah jangan bimbang tentang PAJSK dengan psikometrik untuk key in tu. Yang penting sekarang ni ialah untuk masukkan PBD yang akan diperolehi daripada guru kelas. Okey. Yang ketiga, okey. Kalau ibu ayah yang dah pernah masuk, saya percaya sebelum malam ini ibu ayah ada yang dah tekan dah masuk link untuk kemasukan tingkatan 1 SPP. Okey, ibu ayah perasan tak ada maklumat informasi sekolah khusus. Okey, cuba buka nanti lepas ni, cuba fahamkan sekolah apa yang ditawarkan, jenis-jenis sekolah. Okey, jadi ibu ayah boleh letak, okey, nak sekolah mana yang pertama sekali yang dia nak. Okay, kerana ibu ayah boleh buat 3 pilihan. Ya. Dan kemudian baru pilih tempat untuk menduduki ujian PKSK itu. Okey, bila semua tu dah selesai, barulah perakuan ibu ayah. Okey, kat sini, okey, slide yang ke-9 saya akan tunjukkan apa yang ibu ayah akan nampak yang akan dipaparkan di skrin. Okey. Ini link dia http kspksk.mo.gov.my. Okey. Okey, bila dah link, okey, insya-Allah ibu ayah akan jumpa inilah skrin yang yang akan keluar. Okey, nampak info sekolah khusus yang saya sebut tadi, panduan permohonan. Okey, ini semua dah lengkap dah menerangkan. Ibu ayah hanya tekan je. Okey, seterusnya borang permohonan. Okey, semakkan PKSK dan semakkan tawaran. Okey. Kemudian okey, pergi ke slide ke-11. Okey, ini dia. Okey, masukkan yang saya kata tadi, masukkan kit anak dengan IC ibu ataupun ayah. Okey, dah masuk, kena betul-betul sama apa dia punya jarak dan sebagainya lah, apa yang ada dalam sistem APDM. Okey, masuk, tekan klik. Okey, next slide ke-12. Okey, tiba-tiba dia kata okey, ada masalah, nama tak terkeluar dan sebagainya, cuba pastikan. Okey, jika berdasarkan taklimat yang saya ikuti pada hari yang Selasa minggu lepas tu, okey, ada kes yang mana ayahnya seorang tentera. Okey, jadi nombor yang sebelum ni kad pengenalan ayah ni menggunakan nombor kad tentera. Okey, dan tahun ni ayah dia dah habis servis dan dah dapat kad pengenalan awam. Jadi ayahnya lupa, ayahnya masukkan kad pengenalan awam. Jadi memang tak keluar nama dia. Pasal dulu nombor tentera, sekarang kad pengenalan awam. Jadi memanglah nama anak tak tertera. Jadi kena kenal pasti IC mana yang kita masukkan untuk yang APDM anak. Okey. Dan slide yang ke-13, okey. Kemudian ini contoh yang dibagi, nama sekolah kita ada. Okey. Nanti akan keluar terpapar ni, cari Putrajaya, tengok sekolah kita ada. Kat sini dia tak tunjuk, sebenarnya kat bawah lagi. Kat bawah yang saya dapat bahan ni dia tak ambil semua. Dia cut screenshot bahagian ni saja. Okey, dan slide ke-14. Okey, panduan am, nanti dia akan tertera kat atas key anak pemohon, nama pemohon, kemudian panduan A, B,
Okey, slide ke-15. Okey. Okey, sehinggalah yang perakuan pemohon. Okey, ini maksudnya ibu dan ayah kena keluar dahulu paparan ini, lepas tu barulah tekan, dia suruh kita baca okey. Tekan klik, lepas tu barulah boleh masuk sistem. Okey, masuk sistem. Okey, kita akan nampak Okey, sinilah simbol yang pangkal. Kalau warna merah ni maksudnya tidak lengkap lagi. Jadi kalau kita tekan mohon sekarang pun memang dia tak ada progress lah. Okey, dia tak akan bergerak. Okey. Jadi slide ke-18. Okey Okey. Dia ada A, B, C, D ada 4 bahagian. Bahagian A ni ialah maklumat diri pemohon. Okey. Ibu ayah isikan, dan kemudian yang dia tanda bintang hashtag merah ni, ini ialah wajib diisi. Ibu ayah kena isi. Okey, dan kemudian lengkapkan maklumat wajib di bahagian Cikgu, ya. slide tak bertukar lah. Tak bertukar? Oi, saya cakap sorang-sorang ke apa? Halo, Cikgu Iki, gerakkan slide ke? Siap. Cikgu Iki, gerakkan slide ke 19. Slide 19. Maaf ya. Cikgu Iki. Cikgu Iki. Gerak slide ke 19. Setakat ni faham tak? Dia statik. Cikgu Iki, slide 19. Sekejap Cikgu, Assalamualaikum. Saudara tu nak tanya. Samalah nama kita. Hello, cikgu. Suara saya dengar tak? Suara dengar. Slide 19. Okey. Ya. Saya nak tanya, macam cover dekat SKPP 17.1 tak ada PSRA. UPSRA kan? So saya nak tanya, kalau kita nak apply SMKA, perlu ke result untuk UPSRA tu? Kalau macam anak saya kan dia cover dekat SKPP 17.1, tak ada UPSRA. So dia tak adalah result UPSRA, dia ada UPKK sahaja. So macam mana kalau apply SMKA boleh diterima ke kalau ada UPKK sahaja? Boleh Cikgu Communication boleh jawab tak? Okey, tapi yang saya dengar tak Iman, UPKK boleh digunakan. Puan, saya boleh tolong jawabkan sikit tak, sebab saya ada cuba-cuba untuk anak saya ambil UPSRA. Sebab memandangkan untuk sekolah agama dan saya berurusan dengan pejabat agama semualah, jabatan agama semua. So dia macam ni, untuk kita kat sekolah putrajaya yang tak ada UPSRA akan guna pakai UPKK. Memang dia akan pakai UPKK saja. So tapi UPKK ni termasuk untuk sekolah-sekolah persekutuan. Manakala UPSRA untuk sekolah-sekolah negeri. Sekolah-sekolah agama negeri. So kemasukan ke sekolah agama negeri akan menggunakan UPSRA, manakala sekolah-sekolah peringkat sekolah agama peringkat persekutuan menggunakan UPKK sahaja. Dan saya cuba juga, walaupun anak saya cover SKPP 17 juga, dan saya cuba daftarkan dia sebagai calon persendirian untuk UPSRA, tapi tak boleh diterima jugalah untuk kita kat Putrajaya ni atas sebab-sebab dia ada sebab-sebab yang lain lah. Itu saja yang saya tahu, dan saya berjumpa dengan masa tu saya call dengan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan lah untuk confirmkan pasal hal ni. Okey, maksudnya kita boleh guna result UPKK lah kan untuk apply SMKA yang persekutuan punya macam tu kan? Ya, betul Pak. UPKK dia guna pakai untuk sekolah agama persekutuan, UPSRA untuk sekolah agama negeri. Betul. Maaf saya mencelah. Okey, terima kasih. Terima kasih Cik Asfar. Cik Asfar. Saya mencelah. Halo. Okey. Sementara tunggu PKM masuk, okey. Slide ke 20. Okey. Slide ke 20. Okey, nampak Okey, slide ke 20. Okey. Yang penting ibu dan ayah yang bertanda merah tu, bintang tu
wajib isi. Dan kemudian untuk yang bahagian A ni, bila dia minta email ni, okey, untuk makluman, untuk rayuan yang kali kedua, okey, kita nak tahu kita punya status permohonan kita adakah lulus atau tidak diterima. Okey, dia dah tak pakai dah laman web yang PKSK yang tadi yang kita klik tadi dia untuk melihat kita punya jawapan rayuan. Dia akan terus email direct kepada kita. Jadi ada kes yang tahun lepas saya tak terima. Okey, dia telefon bahagian pengurusan sekolah Basrama SPP, saya tak dapatlah makluman apa status dia. Rupanya dia hantar email yang tidak aktif ataupun yang salah email dia. Okey, dan kemudian yang kedua, nombor telefon tu lah. Okey, pun sama juga. Okey. Ada kadang-kadang yang dia hantar tapi untuk sekolah SPP dia hantar menerusi email. Okey, okey, dan seterusnya kita akan masuk bahagian B. Okey, inilah yang tadi, saya tak nampak muka saya. Okey, inilah yang tadi yang hangat diperkatakan tentang pengisian PBD. Okey, yang PBD ni saya nak cerita terus terang lah ya. Okey, PBD ni apa pun anak-anak kita dapat, 4 ke, 5 ke, 3 ke, isi. Jangan takut. Kerana yang paling penting ialah ketika anak nak menjawab PKSK tu nanti. Kerana PKSK tu ujian yang mereka akan duduki, itulah yang markah yang terbesar. Okey. Yang PBD yang ibu ayah isi ni ialah syarat untuk memohon. Okey? Jadi jangan khawatir. Okey. Faham ibu ayah dah sekarang? Okey, cuma saya ingatkan sekali lagi, bila dapat yang terbaru, ibu ayah kena isi. Kalau kata, saya nak ambil yang tahun lepas dulu, saya nak masuk kan. Okey, tak apa, tak ada masalah. Tapi bila dapat yang baru, isi semula yang terkini. Okey. Kemudian, ini slide yang ke-22. Okey, kaedah pemilihan sekolah khusus. Okey. Ni contoh ya. Contoh dalam APDM memang dah sah, kita tertera anak ialah perempuan, Muslim, ni saya bagi contoh ya. Jadi bila kita dah membuat permohonan, contohnya kita nak memohon sekolah SPP, sekolah SPP, kemudian kita pastikan kita nak ambil DLP ke atau non DLP. DLP tahu ya, dual language program yang bahasa Inggeris ataupun yang bukan bahasa Inggeris. Jadi sekolah-sekolah yang kita klik tu automatik dia akan ikut. Contohnya kita perempuan, murid perempuan, kita dah apply, dia akan keluar semua sekolah yang untuk murid perempuan dan juga sekolah untuk yang campuran lelaki dan perempuan. Kerana ada kes saya nak masuk anak saya sekolah sekolah SAS. Ni contoh dia tak tahu rupanya, tapi tak keluar-keluar senarai nama dalam pilihan yang klik-klik ni lah cikgu, memanglah tak keluar pasal anak kita perempuan, SAS tu untuk lelaki. Jadi ibu ayah memang sangat penting kita sebelum kita nak klik ni, ada tempoh masa untuk pemilihan sekolah ni, ibu ayah kena buat study sedikit. Kat sini ada flow-nya, nanti saya akan sharekan ini, ibu ayah boleh tengok, insyaAllah boleh membantu. Dan slide ke 23, ini aliran pemilihan. Pilih jenis sekolah, nampak aliran dia ya. Daripada mula pilih jenis sekolah apa dia, pilihan SPP, pilih berminat, ya atau tidak, nak DLP atau tidak. Kalau kita kata ya DLP, memang nanti keluar yang senarai sekolah-sekolah SPP ialah sekolah yang menawarkan DLP. Jadi kena tengok betul-betul, jangan kita rushing nak isi tu. Itu sebab ada kes yang saya hadiri taklimat minggu lepas, satu hari kerana orang bahagian pengurusan sekolah harian ni dia boleh tahu tau berapa kali kita ubah. Ada satu hari ubah sampai 50 kali dia ubah. Tak ada masalah ibu ayah. Pilihan kedua pun sama juga dan pilihan ketiga. Tapi kalau boleh saya cadangkan pilihan yang pertama itu yang betul-betul mak ayah memang memang betul-betul memang anak tu layak dan sekolah yang dipilih itu adalah setara. Kita tahu, kita boleh agak anak kita punya kemampuan dan sekolah yang dipilih. Macam saya dengar diorang panggil nama tadi. Saya ada dua soalan you. Ya.
Saya ada dua soalan cikgu. Yang pasal DLP ni. Sebab masa kali pertama CC saya baca, dia macam masuk je sekolah yang sekarang ni, pada sekolah rendah ni lah. Adakah sekolah DLP? Tu yang ya atau tidak tu yang saya baca yang pertama lah. Lepas tu bila cikgu cakap macam ni, andai kata kita sekolah rendah ni bukan sekolah DLP, adakah sekolah menengah bila kita pilih nak DLP tu, adakah macam risiko untuk terpilih tu ada atau macam ya mungkin dia tengok previous sekolah rendah you tak ada DLP. Tak. Tapi bila masuk sekolah menengah you nak DLP, so takut tak boleh nak catch up. Tak, saya faham maksudnya. Sekolah memanglah satu kelebihan lah kalau masa sekolah rendah dia DLP, tapi tak ada masalah. Seperti saya kata, kita tahu kemampuan anak-anak kita kan. Jadi kalau kita nak apply untuk sekolah menengah, kita boleh apply DLP. Jadi kalau perasan perasan dekat dalam yang nanti sekarang Ibu Ayah masuk link nanti, dia akan cakap nak DLP atau bukan DLP. Jadi kalau rasa kita was-was atau tidak yakin, kita boleh kata kita tak nak DLP. Tidak. Jadi dia akan keluarkan yang sekolah yang bukan DLP lah dalam senarai pemilihan kita. Menjawab ke Cik Asfar? Faham cikgu, terima kasih. Faham ya? Jadi boleh menjawab cikgu, terima kasih. Hati saya tak boleh jawab kan. Mana tadi slide saya tadi? Dah jadi kemudian pergi slide ke 24. Inilah bahagian C. Inilah bentuk yang kita akan nampak nanti. Tadi tu saya cerita kan. Ini nanti dalam papan layarnya dia akan keluar benda macam ni lah. Bahagian C, sekolah jenis khusus. Ini saya dah anggap mak dan ayah ni kat rumah dia dah buat study dah ni. Pasal dekat dalam web tu dia dah cerita info tentang sekolah SPP. Sekolah khusus ni saya cadangkan betul-betul yang ibu ayah memang rasa memang bukan kadang-kala insting ibu dan ayah tu tepat kan. Dia tahulah yang mana yang terbaik untuk anak dia. Dan kemudian saya nak share sedikit tips daripada taklimat saya dengar baru minggu lepas. Untuk ibu ayah atau murid yang nak masuk ke sekolah SMKA, kekosongan tempat banyak sekolah SMKA di Pahang dan Kedah. Jangan tanya saya sekolah mana cikgu apa. Tadi tengok peta tadi peta dunia tadi tu. Tengok sekolah mana, negeri mana, kawasan mana, apa namanya. Harap dapat membantu yang itu. Kedah dengan Pahang, SMKA. Nampak ya? Ini bahagian C inilah. Kemudian slide ke 25. Jadi jangan risau ya, untuk tempat pusat PKSK ni kita ada 482 pusat. Ini untuk tingkatan 1. Tingkatan 4 ni kita abaikan. Jadi kalau berdasarkan yang pengalamannya lepas, tahun lepas, kalau rata-rata murid dari Putrajaya akan ambil yang berhampiran dengan Putrajaya lah, kat dalam Putrajaya lah. Jadi pastikan jangan pula mak ayah tersilap tanda, Negeri Sembilan pula. Udah kita nak kena bergegas ke sana pula pada tarikh anak kena duduki ujian PKSK. Dan slide ke 26. Bahagian D. Inilah yang bahagian kita nak hantar permohonan. Dia dah klik biru-biru semua, hantar permohonan. Dan bila kita dah hantar permohonan, maka dia akan keluar. Slide ke 27, inilah yang hijau ni, belah kanan status. Kalau kita isi tidak lengkap, dia akan pangkah. Saya yang nak beritahu, bukan sebelum ditanya cikgu boleh tak saya tak isi sampai habis, saya isi baru sampai C pasal saya nak solat istikharah dulu untuk buat pemilihan sekolah khusus 1, 2, 3 ni. Boleh, keluar je lah sign out. Nanti sekarang masuk balik macam biasa. Ibu ayah nak keluar masuk, nak ubah berapa banyak kali, suka hati boleh. Janji sebelum pukul 12.00 tengah malam pada 17 September semua dah siap tekan submit. Kalau nak selamat tu sebelum 17 September lah kita dah clear semua, dah tekan submit. Boleh mak ayah faham ya? Jadi saya anggap faham lah. Jadi bila kita tengok pada tarikh yang tadi saya sharekan, tarikh penting, inilah ibu ayah kena print out untuk ujian PKSK. Bila tarikh dah keluar, kita tarikh open untuk lihat
tempat ujian PKSK. Okey, ini. Inilah contohnya lah ya. Okey, slide 28 ya. Okey. Okey, slide 29. Okey. Dalam satu hari dia ada 3 sesi. Okey. Dan kemudian saya nak peringatan lah untuk ibu ayah. Okay. Selalunya kalau hujung tahun ke apa kan dalam bulan 10 kan kadang-kala lah ada ibu ayah yang buat pergi umrah apa. Jadi mungkin boleh buat skedul. Okey, kerana ada kes ibu dan ayah dia buat umrah kemudian dia nak minta tukar. Okey. Benda ni memang dekat dalam formalitinya dia kata tak boleh diubah dan sebagainya. Okey, tapi pasal kita dah dimaklumkan tarikh-tarikh sekian-sekian ialah tarikh penting untuk pelaksanaan PKSK. Jadi ibu ayah dah boleh mengatur jadual yang terancang lah. Contohnya yang nak pergi umrah tu. Jadi selepas 27 Oktober kan kalau tak silap saya tadi. Itu satu. Tapi andai kata ini kita katakan 18 Oktober anak nak ambil ujian PKSK. Tapi 17 Oktober tu ada kita kata kecemasan. Kecemasan yang mana anak saya tak nak cakap yang buruk lah, dia kata kecemasan lah. Memang tak dapat hadiri pada slot 17 Oktober. Okey. Ibu ayah terus telefon sekolah tempat anak tu nak duduki PKSK. Okey. Boleh maklumkan kecemasan yang saya sebut tadilah, ada kematian ke, kemalangan ke. Okey. Jadi kemungkinan anak tu akan masuk slot mana yang kosong pada waktu itu. Kerana untuk masuk slot ni semua ni sesi 1, 2 dan 3 ni ya, memang ada 3 slot ni, pagi, petang, tengah hari dan petang ni. Okey, semuanya dah ada orang dah. Jadi bila ada kekosongan pasal setiap makmal komputer ni dia dah siap dah semua dah. Contohnya kalau 30 orang untuk satu makmal ni memang 30 orang. Tapi kalau penuh itu tak ada rezeki lah. Tapi itulah saya kata apa-apa pun maklum terus kepada pusat PKSK anak nak duduki. Okey, jangan terus give up. Okey. Dan ini tarikh-tarikh penting lah, slide ke-30. Okey, tarikh mohon 1 Ogos hingga 17 September, tarikh semakan 25 September hingga 27 Oktober. Tarikh semakan tingkatan 1 ni lah untuk duduki ujian. Dan kemudian ada kat sini saya sharekan nombor telefon untuk bertanya jika mungkin ada lagi soalan yang mungkin yang lebih yang lebih mendalam, mungkin tak nak cakap dekat sini ke apa. Okey, boleh bahagian sekolah berasrama penuh, bahagian pendidikan Islam. Okey, ni ada 2 kat sini. Okey, dan kemudian ada satu lagi mungkin ada parent akan tanya, cikgu boleh tak saya nak campurkan yang SMKA dengan sekolah asrama penuh dalam 3 pilihan saya? Boleh. Tapi macam saya cakap tadi, yang keutamaan pilihan yang nombor 1 tu apa dia? Yang betul-betul yang mak ayah dan anak nak masukkan. Okey? Menjawab ke ibu ayah? Senyap je ni. Susah hati saya. Jadi insyaAllah. Pasal insyaAllah hari apa? Hari Jumaat jadi ke ibu ayah datang ke sekolah? Saya takut saya terlepas kereta api. Cikgu Iki jadi ke tidak? Tak ada Cikgu Adia. Okey, tak ada. Jadi saya silap saya ni selalu terlepas kereta api. Okey. Jadi ibu ayah boleh nak datang sekolah, nak jumpa saya. InsyaAllah saya bantu yang mana saya boleh. Tapi jangan tanya saya, cikgu sekolah mana saya nak minta. Jangan. Saya pun tak tahu. Pasal yang paling penting ialah ujian PKSK tu. Cikgu, excuse me cikgu, saya nak tanya satu. Saya Mami Harry. Kalau memang memang tak nak apply apa-apa ke, tak ada, nak hantar sekolah biasa sahaja, sekolah menengah biasa, adakah dia terlibat dalam PKSK ni, exam ni? Dia perlu ke tak perlu? Tak perlu, Mami. Tak perlu.
Okey, kalau sekolah biasa tu macam mana dia nak apply dan bila? Kan kita akan mohon sekolah mana? Bila tu cikgu? Itu sabar. Itu nanti guru. Lagi ya. Itu nanti ada slot sekejap lagi. Itu Slot kita sekejap ada lagi. Mami dan kemudian pasal Mami Eri dah tanya kan, okey. Untuk yang bukan Bumi Putra nak memohon boleh, ya, ada sahaja student yang non Bumi Putra dalam SPP. Okey. Siapa ni? Puan Nurul Sheila, ayah saya. Hello, Assalamualaikum. Sorry, saya wakil daripada wife saya lah. Okay. Nak tanya, jadi ke perjumpaan untuk hari Jumaat ni? Minta maaf Zahir dan batin, duka citanya saya terlepas kereta api. Tak jadi. Okay, kita akan buat tarikh lain, tapi surat PBD tu akan disampaikan, diserahkan kepada anak. Macam mana nak diserahkan tu melalui anak? Puan Nurul? Ke Puan Nurul nak jawabkan? Ke saya ni takut saya nasi. Okey, sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, kami memang bercadang nak buat hari perjumpaan ibu bapa pada hari Jumaat ini. Tapi memandangkan sistem pengisian markah PBD kita ni masih lagi tak stable. Jadi ramai cikgu yang tak dapat menyelesaikanlah. Ditambah pula dengan hari Jumaat ni masih lagi ramai guru-guru kita yang terpaksa bertugas di luar. Jadi kami bimbang guru-guru kelas ni tak ada di sekolah. Jadi kalau ibu bapa datang dan tak dapat input yang betul daripada guru-guru yang betul, jadi tak tercapailah. Jadi kami akan postpone perjumpaan dengan penjaga pada bulan 9 naik cuti sekolah. Saya jangka dalam hari Jumaat minggu pertama. Tapi hari Jumaat ini kita akan serahkan slip terus kepada anak-anak. Cikgu, Ya, saya nak tanya, yang result PBD ni boleh cek dalam sistem atau memang ke sekolah? Buat masa ni sistem tak dapat diakses oleh ibu bapa lagi lah. Belum lagi. So kalau result tu kita ambil masa perjumpaan dengan guru lah ya? Ya, untuk tahun 6 sahaja kita akan serah terus kepada murid. Dan nanti lepas cuti sekolah kita akan buat perjumpaan untuk berbincang lah dengan guru kelas atau guru mata pelajaran. Cikgu Nurul. Saya? Kalau anak saya tak dapat hadir pada hari Jumaat ni, macam mana nak tak dapat dah hadir pada hari Jumaat ni? Ya betul, dia terlibat MSSM. So macam mana dia nak dapatkan? Boleh hubungi guru kelas. Mungkin guru kelas boleh beri secara soft copy dulu. Bagi secara soft copy Ya. Ini untuk kita preparation untuk nak isi dalam kata sistem access. So kita nak based on the latest one, right? Betul? Betul. Okey, itu saja soalan saya. Terima kasih banyak cikgu. Jadi saya harap semuanya jelaslah perkongsian saya. Kalau ibu ayah nak tanya konsultasi dengan saya, insya-Allah saya lalukanlah yang mana yang saya tahu, yang mana saya akan kongsikan, saya akan sampaikan. Contohnya macam tadi tips tadi Okey, siapa yang berminat, itulah dua negeri yang saya sebut tadi. Dekat mana boleh jumpa Cikgu Atiyah Kat sekolah lah. Okey tak. Okey, jumpa saya. Saya cikgu kaunseling, saya dekat bilik kaunseling, tapi pasal bilik kaunseling saya dekat atas Kayangan, boleh jumpa saya dekat pejabat. Okey baik. Terima kasih banyak cikgu. Ada lagi sebarang soalan? Jika tak ada, saya nak serahkan semula kepada Cikgu Wiki. Cikgu, satu je lagi soalan nak tanya. Ujian psikometrik bila dia ada kan? Okey, saya terlupa satu pula. Okey, psikometrik kalau berdasarkan pada tahun lepas, kita buat pada hujung tahun kerana kami akan buat laksana apabila mendapat arahan hitam putih daripada KPM. Okey, dan kemudian ibu dan ayah jangan risau kerana macam mana saya nak cakap yang psikometrik dengan sama juga psikometrik dengan PAJSK tu dia akan dapat terus daripada maksudnya sistem PKSK ni terus dengan data KPM. Okey. Dan kemudian
psikometrik tu memang tak akan dilaksanakan dalam tempoh masa terdekat ini. Kerana berdasarkan tahun lepas memang kita buat hujung tahun. Kerana kami kena tunggu arahan daripada KPM. Dan kemudian untuk psikometrik ini nanti dekat dalam masa ujian PKSK nanti dia ada bahagian nanti saya lupalah dia ada sekali lagi insak, dia macam psikometrik. Kat situ yang dia tengok betul-betul. Siapa ni, Mak Jihad ni? Saya tak ya. Jawab. Jadi jangan kata yang tu. Terima kasih. Jadi sekarang ni preparation untuk duduki PKSK tu kalau dah lepas kita key in PBD dan hantar submit permohonan. Okey. Boleh saya dengan ini saya serahkan. Cikgu. Last. Ya. Nampak dekat borang permohonan tu ada sekolah premier dengan sekolah asrama biasa. Apa beza dia, cikgu? Ya, saya dengar. Mana gambar saya? Tanya. Saya dengar. Tadi nampak masa permohonan tu ada sekolah asrama premier dan sekolah asrama penuh biasa. So, apa bezanya, cikgu? Premier ni ialah sekolah lama, sekolah awal-awal penubuhan SPP, contohnya SAS, MCKK, TKC. Jadi dia dah ada nama dia sendiri, dia dah ada dia punya ranking dia. Itu yang kita namakan dia premier. Ini Dan sekolah SBP yang SBP harian tak ada. Cik. SBP biasa, SBP yang asrama penuh. Maksudnya dia bukan kategori premier. Untuk kategori premier ni kalau kita nak buat pemilihan sekolah anak dalam 3 tu nombor pilihan pertama, kedua, ketiga. Dia kita namakan sekolah premier ni ialah untuk kelompok pertama, ranking yang makam yang paling tinggi lah. Untuk kalau kita nak apply anak ni kan, kira yang paling tinggi sekali ni sekolah premier lah. Itu bezanya. Tapi semuanya sama je, Cik. Dia punya kurikulum dia, apa semua sama. Dan kemudian, Cik buka balik kalau perasan, kalau kat dalam info tu, kita tengok, ini saya lupa lirik lah, Cik. Premier, sekolah yang dah ada prestige, itu satu. Dan itulah ni, Cik. Sekolah yang dah memang sekolah yang asal awal yang dah ada nama dan kemudian dari segi result dia selalunya top 10 lah dalam result dalam peperiksaan besar yang sekolah punya. Terima kasih, cikgu. Tapi sebenarnya yang penting bagi saya mana-mana sekolah yang anak kita pilih SPM itu yang penting. Maksudnya walaupun dia bukan sekolah premier, SPM result dia, maksudnya mana-mana sekolah tak semestinya kena hantar isi sekolah premier, anak kita tentu of course dapat straight A, tak. Mana-mana sekolah kalau kata SPP ni semua sama. Pasal dia memang yang terbaik lah. Sekolah harian pun terbaik. Cuma bezanya yang SPP anak semua duduk di asrama. Jawab ya? Jawab ya? Very clear. Thank you. Saya nak share sikit boleh, cikgu? Saya nak share sikit pasal sekolah premier sebab saya ex-student sekolah premier kat sekolah bagus. Premier ni, dia ni merangkumi ke semua. Sekolah premier ni dia merangkumi semua aspek. Dari segi sukan dan juga akademik. Dia naik dua-dua. Sekolah premier ni dia usia 1 tahun ke atas. So bila premier bersama penuh, dia sekolah yang memang sangat-sangat berprestij lah. So selalu alumni dia memang agak kuat. Alumni dia agak strong lah. So dia yang sekolah SBP biasa ni, dia mungkin akademik dia pergi tapi sukan dia macam ada ni sikit. Ada setengah dia nak anak dia sukan sekali dengan akademik. So boleh premier, tapi premier ni saya cakap memang tough sangat-sangat nak masuk. Dia punya, tu macam cikgu cakap ni, dia punya makam dia tinggi sikit. Tapi kalau once dia bersukan, dia pergi sekolah premier, dia ada satu sijil. Sijil nama sijil warna penuh. Sijil warna penuh ni untuk wakil Malaysia je dapat.
So sekolah-sekolah Premier Cup ni, dia ada satu nama dia Premier Cup atau Liga Premier. So dia akan bersaing dalam sukan dekat situ. Kalau kata sekolah tu pergi contoh FC, KK, sekolah biasa pun ada dekat Premier macam Lasal, High School, tu semua sekolah Premier yang biasa. Tapi bila dia orang pergi ke satu taraf yang untuk sukan tu, dia akan dapat satu sijil warna penuh yang bila gunanya untuk masuk universiti sangat-sangat berguna. Di samping dengan akademik dia. Tapi dia memang seiring lah dua-dua tu. Kalau salah satu tu out, boleh risiko untuk kena buang tu memang agak tinggi. Itu sekadar sharing. Terima kasih Cik Azfar. Okey, jadi wakil sendiri daripada sekolah Premier yang jawab. Jadi thank you very much Cikgu. Thank you very much Cik Azfar. Thank you. Okay, jadi isilah ya. PKSK tu tak kira lah PBD anak kita dapat berapa, isi je. Bagi saya, bagi anak tu rasa cabar diri untuk duduki PKSK tu, bagi dia feel rasa betul-betul exam macam mana. Cikgu, kalau masuk sekolah menengah harian biasa tu, kita parents perlu isi sendiri juga atau macam mana ya? Cikgu Nurul boleh tolong jawab, Cikgu Nurul yang bahagian ni. Yang itu nanti sekejap lagi. Lepas Cikgu Atia ada slot sekolah menengah harian biasa. Okey. Kabari ya. Okey, terima kasih kepada Cikgu Atia atas penerangan dan kepada sama-sama kepada Encik Azfar dan ibu bapa yang memberi info tadi. Okey, so saya teruskan agenda kita dengan agenda yang terakhir iaitu kemasukan ke sekolah menengah kebangsaan biasa yang mana yang akan diisi oleh anak-anak kita pada sebelum tutup sesi persekolahan tahun 6. Okey, oleh itu saya jemput penolong kanan hal ehwal murid Puan Nur Aini untuk menyampaikan maklumat berkaitan sekolah menengah kebangsaan. Okey, dipersilakan Puan Ain. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dengar ke? Dengar. Sebab dengar cikgu. Lain okey tak okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Yang dihormati barisan pentadbir, guru-guru tahun 6, ibu bapa. Ada anak-anak ke? Tak ada. Anak-anak tak join ke? Tak apa. Okey, dan ibu bapa semua, terima kasih. Saya terus kepada agenda lah ya, sebab kita dah melangkau sampai 10-20 minit malam. Cuma saya tak sediakan slide lah ya, sebab saya belum dapat apa-apa lagi info mengenai pendaftaran ke sekolah menengah harian biasa. Sebab biasanya dia akan keluar, permohonan ni akan keluar pada bulan 10 nanti. Macam tahun lepas, bulan 10 dan awal bulan 11 baru dia keluar, baru permohonan tu keluar. Jadi saya tak boleh nak bagi slide yang lama, takut nanti ada perubahan-perubahan dan info-info terkini, sebab semuanya permohonan sekolah harian ini berdasarkan kepada jabatan pendidikan masing-masing. Cuma apa yang penting untuk yang pendaftaran ke sekolah menengah harian biasa ni, walaupun anak tuan-puan mohon untuk ke asrama penuh, SBP ataupun MRSM, isi juga yang sekolah menengah. Ya, yang sekolah menengah harian biasa ni isi juga. Dan bila dapat result sama ada dapat SBP ke MRSM ke, kita boleh tolak. Jangan tak nak isi langsung sebab takut nanti tak ada penempatan di mana-mana sekolah. Ya, nanti cicir pula anak kita. Jadi bulan 10 nanti biasanya dia akan buka iklan tu untuk permohonan dan akan melalui dimaklumkan kepada anak-anak melalui guru kelas masing-masing. Yang mana macam tahun lepas kita sediakan Google Form untuk parent isi sekolah yang ingin dimohon. Macam kita SK Putrajaya Presin 17-1, kalau macam tahun lepas feeder school kita adalah SMK 16-1, SMK 18-1 dan SMK 14. Itu adalah feeder school kita. Dia biasa akan bagi 3 feeder school yang parent boleh pilih. Tapi dia ikut alamat. Ikut alamat dan ikut kekosongan juga.
Jadi saya tak bolehlah nak macam mana nak bagi tahu dengan detail sebab tahun ni kita belum diberikan taklimat yang jelas mengenai perkara ni. Bila ada makluman nanti kami akan sediakan semula taklimat ataupun kita bagi semula info-info tu dalam grup kelas masing-masing. Yang penting tuan-puan pastikan maklumat anak-anak tu betul dalam EPDM. Sebab tu hari tu saya ada mohon semua ibu bapa tahun 6 untuk updatekan maklumat terkini dalam IDMI. Tapi isunya di sini adalah IDMI ni adalah baru. Kalau sebelum ni parent update kemaskini dia punya maklumat tu dalam public MOE. Dan public MOE sebenarnya boleh masuk lagi. Cuma sebab kita pakaikan sistem baru sekarang, jadi parent boleh update lah IDMI. Cuma sekarang ni saya terdengar-dengar dia tak link lagi dengan EPDM. Tapi tuan-puan update lah nanti guru kelas akan cuba buka status kemaskini dalam EPDM dan disahkan. Bila guru kelas sahkan tu biasanya baru data EPDM tu akan berubah. Jika tak berubah juga, puan bila isi PKSK tu, kan puan tengah isi PKSK sekarang kan, kata tadi keluar alamat lama, masih keluar alamat lama, maknanya dua possibility. Satu kemungkinan guru kelas belum sahkan perubahan data tu, dan satu lagi sistem tu dia tak link lagi dengan EPDM. Jadi kalau jadi macam tu, tuan-puan boleh PM guru kelas untuk kita ubah manual dalam EPDM. Faham Faham tak? Ke saya cakap cepat? Faham. Okay. Faham cikgu, faham. Ya, sebab data EPDM tu penting. Sebab ada kes sebelum ni murid tu dapat ke sekolah sukan. Ya, tapi bila sekolah sukan sana nak submitkan untuk kemasukan, bila check tak ada data. Ya, sebab bila kita check, bila sekolah check, bukan sekolah kita lah. Bila jabatan semua check, rupa-rupanya EPDM dia tak betul. Jadi data dalam EPDM tu tak betul. Jadi itulah yang pentingnya tuan-puan update apa sahaja maklumat terkini dalam sistem tu dan juga maklumkan kepada guru kelas. PM lah guru kelas kata, puan cikgu saya dah update data anak ni. Minta cikgu semak. Kadang-kadang cikgu kelas tak setiap hari buka dia bahagian status kemaskini tu sebab kita buka kehadiran je. Jadi kalau tuan-puan rasa banyak sangat maklumat yang perlu dikemaskini, puan kemaskini dan maklumkan sepatah dua kepada guru kelas supaya guru kelas boleh take action yang cepat. Ya. Sementara kita masih mengisi PKSK dan sikit lagi kita nak isi sekolah menengah harian tu pun penting EPDM sebab dia ikut alamat dan sebagainya. Okey, untuk sekolah menengah yang tadi ikut feeder school dan ini akan diisi kalau ikut sistem tahun lepas lah, saya base kepada tahun lepas, akan diisi oleh guru kelas melalui EPDM, sistem EPDM yang mana guru kelas akan tanya parent. Biasa kita macam tahun lepas ada guru kelas yang buat Google Form, ada yang buat survey dalam kelas, nak pilih sekolah mana-mana. Itu nanti bila tuan-puan bagi tahu sekolah mana-mana pilihan, guru kelas akan isi key in dalam EPDM. Cuma parent tak perlu isi sendirilah, cuma parent pilihlah sekolah mana yang nak. Ya, tapi tak semestinya dapatlah yang kita mohon tu. Cuma kita ikut je lah feeder yang dibagi oleh jabatan sebab jabatan pun kata macam tahun lepas ramai murid kita dapat ke 14. Ke 9 pun ada, ke 11 pun ada, pusing 11. Sebab tak ada kosong. Ya. Putrajaya ni susah sikit sebab kekosongan tu adalah limited. Jadi kita tak boleh nak assume kita akan dapat sekolah yang kita pilih yang nombor 1. Ya. Cuma yang penting isi je. Asalkan ada penempatan dahulu. Nak buat rayuan ke, nak tolak ke, tak nak terima ke selepas itu. In case kita minta 16.1 tapi bila result tawaran keluar dapat 18.1. Ya, tuan-puan nak ubah, tak nak.
Tapi jangan terus tak ada pergi daftar, tak buat pengesahan penempatan. Kena pergi dulu. Kena buat pengesahan penempatan di sekolah yang ditawarkan dahulu, kemudian buat permohonan untuk pertukaran. Pertukaran ke sekolah yang yang nak lah. Tapi tengoklah pada kekosongan juga. Ya. Dan jika tuan-puan isi juga sekolah menengah harian ni untuk yang dapat SBP pun boleh ditolak. Tak semestinya mana satu tak dapat. Maknanya kena mohon, semua kena mohon sekolah harian biasa. Macam Puan Lavania tanya tadi, dia tak nak puan tak nak isi untuk SBP kan, nak untuk sekolah harian biasa. Ya, boleh isi nanti. Boleh isi nanti bila buka sistem nanti kita akan maklumkan dan puan boleh pilihlah sekolah mana yang puan nak mohon untuk anak. Ya, cuma saya tak boleh nak sediakan maklumat penuh sebab saya pun belum diberikan taklimat dan apa sistem tahun ni yang jabatan putuskan pun saya tak boleh tak berani nak bagi info yang jelas yang ni lah. Cuma saya boleh bagi tahu base kepada tahun-tahun lepas. Ya, Encik Asfar nak tanya? Okay, Assalamualaikum. Maaf, just nak tanya. Untuk sekolah harian ni, dari segi pemilihan macam kelas, kan sekolah harian ni dia ada KA, kelas ajar agama. Yang tu masuk sekolah dulu dan baru ada peperiksaan untuk tu ke atau macam mana? Okey, untuk KA akan ada juga, dia akan buka juga permohonan untuk KA. Sama dengan sekolah menengah harian biasa tu, dia akan buka masa yang sama nanti. Dalam time frame yang sama, cuma so yang tu nanti kita isi ke cikgu isi kan? Itu tahun lepas. Yang tu parent isi ke cikgu nanti? Yang mana? Saya tak dengar. Ya SMK biasa ke? Untuk KAA tu, SMK biasa. SMK biasa untuk kelas aliran agama. Maknanya parent yang akan atau sekolah masa kita cakap kita nak 18 tu kita nak KAA. Bagi tu kat guru kelas ke macam mana? Ya. Kita akan isi, guru kelas akan isi sebab dia melalui sistem APDM. Boleh jawab ke Encik? Nanti kita akan tanya parent yang nak KA, dia akan ada borang. Dia ada borang nanti. Dia ada borang. Macam tahun lepas kita buat borang yang mana murid nak mohon KA, kita bagi borang untuk KAA. Kita akan bagi borang pada murid untuk KA. Ya, guru kelas akan isilah. Untuk KA kita ada yang Putrajaya ni ada 16-1, 18-1, 9-1, 11-2 ke 11-3. Ada 4 ataupun 5. Tapi permohonannya sangat ramai tahun lepas. Sedangkan dia nak hanya 200 orang sahaja yang mohon 1,000 lebih. Yang mohon 1,000, dekat 1,000 tapi dia nak 200 orang. Sebab tu tahun lepas SPI di jabatan cuba mohon lagi untuk buka satu lagi KA di SKMK 81 saya tak silap. Cuma belum dapat maklumat lah diluluskan ataupun tak. Macam sebelum ni KA Okey, satu lagi soalan. Ini untuk saya tanya. Ya. Tak apa cikgu, teruskan nanti baru saya sambung. Itu dia ada nanti ada ujian dan juga interview. Untuk KA lah. Kalau sekarang ni SMA Putra tu dia dah masuk dalam SBP. Kan? Macam KA dia adalah sekolah harian biasa. Ya? Ada nak tanya? Boleh tanya terus cik. Dekat chat parent yang isi. Yang okey cikgu, satu lagi soalan. Sekolah akan berbantu tak? Apa dia? Okey, contoh anak-anak saya nak tanya macam ni. Contoh anak saya seorang ni dia main pingpong untuk sekolah. So kalau saya duk research sekolah untuk pusat latihan pingpong dekat SMK P92.
So ada bantuan ke dari segi untuk masukkan dia, disebabkan dia pimpong dia boleh masuk SMK P92. Contoh macam memanah kita tahu sekolah 14, SMK P14 memanah. P92 untuk lebih kepada pimpong, badminton sekolah sekian, bola sekolah sekian yang dia punya latihan pusat dia tu. Adakah budak-budak yang jenis sukan ni diberi kepilihan untuk macam tu? Setakat ni tak ada Encik. Pemilihan adalah berdasarkan alamat dan juga kekosongan. Dia tak ada macam pilihan sebab dalam APDM pun cikgu hanya boleh isi feeder school sahaja. Feeder school maknanya sekolah yang telah ditetapkan oleh jabatan sahaja. Kecuali ada yang di luar feeder tu adalah untuk kes-kes tertentulah. Macam alamat dia di precinct 5 kan, precinct 5 tapi dia nak mohon, dia tak boleh lah, dia nak mohon ke precinct 5. Tapi macam tahun lepas dia memang base pada alamat, kecuali kalau encik nak buat rayuan selepas itu mungkin boleh buat rayuan lah. Cuma bagi alasan yang kukuh lah kenapa nak pilih ke sekolah sana. Buat surat ke macam tahun lepas. Cikgu, terima kasih. Ya, KAA ada yang kata pengalaman KAA parent yang isi. Ya, tapi saya tak pasti lagi tahun ni macam mana dia punya sistem dia sebab dia berubah-ubah setiap tahun. Sebab saya pun tak diberikan lagi taklimat oleh SPI dan sebagainya. Sebab sebelum ni ada guru kelas yang isi, lepas tu ada isu, lepas tu parent sendiri yang isi pun ada isu. Jadi tahun ni pun saya tak pasti macam mana. Saya tak boleh nak berikan info yang terkini lah, yang termaktub, yang jelas, yang tepat dan sebagainya lah sebab kami belum diberikan taklimat. Dia biasanya dah settlekan yang SBP dan MRSM baru dibuka untuk SMK harian biasa dan juga KAA ni. Jelas Boleh faham? Boleh. Faham cikgu, terima kasih. Ya, ada angkat tangan nak tanya. Ada angkat tangan. Ada nak tanya ke? Sebelum saya serah balik pada Cikgu Iki. Tak ada. Cuma saya mohonlah lepas ni kalau ada sebarang info mengenai sekolah menengah, pendaftaran sebagainya, mohon ibu bapa alert lah dalam grup kelas. Saya tak nak nanti ada yang terlepas pandang dan bila dah tarikh tutup tu kita dah tak boleh nak buat apa. Jadi macam anak tu lambat lah, dia kira kena isi borang manual pula di jabatan dan sebagainya. Jadi timbul masalah lain pula. Jadi mohon ibu bapa ikut time frame yang telah ditetapkan nantilah dan follow betul-betul apa yang dimaklumkan nanti oleh guru kelas ataupun daripada unit HEM lah. Sekian, terima kasih. Okey, terima kasih kepada Puan Nur Aini selaku penolong kanan hal ehwal murid atas taklimat awal pendedahan untuk sekolah menengah kebangsaan harian yang biasa. Okey, rasanya untuk kita punya taklimat perjumpaan ibu bapa serampang dua hala pada malam ini rasanya agenda dah habis. Okey, saya harap segala penerangan yang diberikan oleh guru-guru tadi, okey, termasuk saya dapat memberi sedikit info dan maklumatlah berkaitan perancangan, program, pentaksiran, pelaporan yang berkaitan dengan murid anak-anak kita tahun 6 tahun ini. Okey, jika ada apa-apa masalah, okey, boleh rujuk atau boleh berhubung terus dengan guru kelas dan nanti kalau guru kelas ada yang tak dapat nak jawab secara direct, mereka akan bertanya kepada person in charge yang berkenaan dalam bahagian-bahagian tersebut. Okey, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada para ibu bapa penjaga dan barisan guru yang sudi meluangkan masa pada malam ini.
Okey, semoga kita semua dirahmati oleh Allah dan Tuhan. Okey, selamat berehat semua. Okey, dan kita jumpa lagi di masa yang akan datang. Cikgu, boleh tukar tanya? Okey. Slide tadi boleh share ke? Okey, slide nanti saya akan share dalam grup Telegram kelas